Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Syafiqah binti Ausa. Pada hari ini saya akan membentangkan My Local State 2019 bagi daerah Kota Kinabalu. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu My Local State. My Local State ini merupakan satu penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah di negeri Sabah yang meliputi 20 bidang, yaitu maklumat asas, penduduk, perumahan guna tenaga, pendapatan serta pembelanjaan, isi rumah, pendidikan dan lain-lain. Bukan itu saja, My Local State juga merupakan maklumat penting yang digunakan oleh agensi kerajaan sebagai input dalam perancangan dan pemantauan pelan pembangunan negara. Seterusnya, pengenalan. Kota Kinabalu atau lebih dikenali sebagai KK merupakan ibu negeri Sabah dan sebagai pusat pemerintahan di negeri ini. Daerah Kota Kinabalu mempunyai luasan tanah sebanyak 352 km persegi. Penduduk Kota Kinabalu terdiri daripada 75,1% warga negara dan 24,9% bukan warga negara. Bilangan penduduk di Kota Kinabalu adalah yang tertinggi di negeri Sabah, di mana lelaki sebanyak 51,5% dan perempuan 48,5%. Pendapatan bulanan isi rumah secara kasar sebanyak Rm6.004 di kalangan golongan menengah dengan purata sebanyak Rm7.665. Seterusnya, definisi kualiti hidup. Kualiti hidup ialah darjah kesejahteraan hidup yang dirasai oleh seseorang individu atau kumpulan manusia. Kualiti hidup ini juga melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial daripada keadaan yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik. Kualiti hidup di Malaysia ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sehat, akses dan kebebasan memperolehi pengetahuan serta taraf kehidupan yang melebihi keperluan asas individu dan memenuhi keperluan psikologi untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial yang seiring dengan hasrat negara. Unit Perancang Ekonomi 1999. Apabila masyarakat beralih suasana kepada yang lebih baik, maka kualiti hidup masyarakat dianggap turut meningkat. Seterusnya, saya telah memilih tema perumahan untuk melihat dan menerangkan status kualiti hidup di Kota Kinabalu. Oleh itu, saya akan terangkan terlebih dahulu definisi perumahan. Perumahan dapat ditakrifkan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana awam serta bekalan elektrik, bekalan air paip dan lain-lain. Penyediaan perumahan yang berkualiti sangat penting kerana ia berkait rapat dan mempengaruhi kualiti hidup seseorang. Perumahan menjadi satu keperluan asas sosial bagi kehidupan yang selesa serta memberi perlindungan dan keselamatan kepada individu dan keluarga. Apabila individu dan keluarga yang tinggal di rumah yang mempunyai kelengkapan prasarana dan perkhidmatan serta memiliki persekitaran yang baik, mampu memberikan kualiti hidup yang tinggi kepada mereka. Nurizan Yahya 1998. Seterusnya, saya akan bentangkan statistik penduduk, pendapatan dan pembelanjaan isi rumah. Berdasarkan statistik dapat dilihat, jumlah penduduk di Kota Kinabalu mengalami peningkatan dari 2017 hingga 2019, manakala bagi kadar pertumbuhan penduduk tahunan mengalami penurunan di mana pada tahun 2017 ia mencatatkan 1,8% menurun kepada 1,7% pada tahun 2018 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2019 yaitu 1,6%. Bagi kepadatan penduduk, ia mengalami peningkatan di mana pada tahun 2017 sebanyak 1.573 per kilometer meningkat kepada 1.600 per kilometer dan 1.624 per kilometer di tahun 2019. Seterusnya, dengan melihat statistik pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, pendapatan isi rumah kasar bulanan bagi golongan menengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, ia mencatatkan sebanyak Rm5.683, lalu meningkat kepada Rm6.004 di tahun 2019
Dan begitu juga dengan purata, ia turut mengalami peningkatan dari RM7.043 ke RM7.665 di tahun 2019. Manakala bagi nilai pekali gini mengalami penurunan, dan begitu juga pada insiden kemiskinan dari 13,5 mata di 2016 menurun kepada 7,3 di tahun 2017. Hal ini menunjukkan jumlah kemiskinan di daerah ini semakin rendah. Seterusnya, statistik perumahan Kota Kinabalu. Jadwal ini menunjukkan unit kediaman sedia ada bagi jenis kediaman rumah berkembar, teres, kondo, dan pangsa puri mengalami peningkatan stok unit kediaman dari tahun 2017 hingga 2019. Manakala jenis kediaman seperti rumah bandar, sesebuah berkelompok rumah kos rendah, dan rumah pangsa tidak mengalami sebarang peningkatan stok unit kediaman bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Peningkatan stok unit kediaman jenis rumah berkembar, teres, dan kondominium dan pangsa dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk Kota Kinabalu. Bagi menampung bilangan penduduk yang banyak, kerajaan terpaksa membina lebih banyak stok unit kediaman untuk menampung lebihan penduduk. Bukan itu sahaja, jika dilihat secara keseluruhan, bilangan stok unit kediaman sedia ada sememangnya mengalami peningkatan. Hal ini kerana di Kota Kinabalu, masyarakat terdiri pada yang berpendapatan tinggi, sederhana dan rendah, maka mereka mampu memiliki kediaman. Misalnya, bagi masyarakat berpendapatan rendah dan sederhana, mereka mampu memiliki rumah flat kos rendah, rumah berkos rendah, dan rumah pangsa. Dan juga bagi masyarakat berpendapatan tinggi dan sederhana mampu memiliki kondo dan juga rumah teres, rumah berkembar. Seterusnya, statistik peratusan isi rumah. Statistik peratusan isi rumah bagi dimiliki mencatatkan peningkatan dari 60,1% pada 2014 dan meningkat kepada 60,2% pada 2016 dan meningkat kepada 65,3% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masyarakat di Kota Kinabalu mampu memiliki rumah kerana asal dapatan mereka yang agak tinggi. Manakala bagi kediaman disewa menunjukkan penurunan pada tahun 2019, dan akhir sekali bagi quarters turut mengalami penurunan. Kesimpulannya, dengan melihat penurunan nilai insiden kemiskinan menunjukkan bahawa jumlah kemiskinan di daerah ini berkurang. Masyarakat di daerah ini yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah, sederhana dan tinggi mampu mendapatkan kualiti hidup yang baik dan rumah yang berkualiti di mana mempunyai kelengkapan prasarana yang lengkap serta persekitaran selesa dan mampu memberikan keselesaan dan kepuasan hati dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, unit kediaman sedia ada di Kota Kinabalu sememangnya mencukupi untuk menampung penduduk. Sekian, terima kasih.